Perkongsian tersebut dapat menjadikan kita insan yang lebih baik. Manfaatkan sepenuhnya apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi. Baik, untuk waktu ini kita nak kongsikan kepada anda, kita tahu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sekarang ini dah beralih kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Meski ada kelonggaran, tapi kita yakin banyak juga rakyat Malaysia yang berdepan masalah emosi kerana kita tahu sebilangan besar daripada kita pendapatannya terjejas. Bagaimana untuk kita menguruskan emosi dalam mendepani pandemik COVID-19 ini? Kita akan bersama dengan tetamu. Kita akan bersidang video bersama dengan Puan Fariz Sakinah Abdullah, Pegawai Psikologi Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Andy dan Shu. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah saya sihat dekat sini. Alhamdulillah. Okey, kita nak cerita sikit berkenaan bagaimana sebenarnya PKPB ini penting untuk kita patuhi, dan dalam masa yang sama kita perlu juga menjaga kesihatan psikologikal kita kerana ialah PKPB ini bukan mudah dan ini adalah satu perkara yang baru dengan norma baharunya yang perlu dipatuhi dan SOP yang dikeluarkan oleh pihak KKM dan juga kerajaan dan sebagainya. Jadi pada pandangan Puan sendiri, mungkin apa antaranya kaedah yang boleh digunakan pakai oleh masyarakat Malaysia terutamanya untuk mengamalkan norma baru ini dan mereka boleh mengadaptasikan diri mereka dengan secepat mungkin? Okey, macam ni ya, Shu dan Andy, PKPB ni penting untuk semua rakyat Malaysia patuh. Bukan semata-mata untuk kita mengekang penularan COVID-19. Ia sebenarnya masih PKP, maknanya kita masih mengekalkan norma-norma kehidupan kita selepas PKP pertama sehinggalah yang keempat hari itu ya. Bila kita kata PKPB, tak bermaknalah PKP itu berakhir. Ia cuma dilonggarkan sedikit supaya memberi laluan kepada sektor ekonomi beroperasi. Sebab itu ada pula syarat dan SOP-SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan kerajaan ya. Ini bermakna kepatuhan kepada PKP itu masih perlu dan penting untuk diikuti bagi menjamin kesihatan diri masing-masing. Pada saya lah yang penting ialah yang paling utama sekali ialah bagaimana masyarakat memperdayakan diri ataupun kita boleh kata community empowerment, dan bagaimana ketahanan masyarakat atau community resilient perlu menjadi teras di kalangan rakyat. Kenapa? Ia penting kerana ia membolehkan masyarakat itu sendiri meningkatkan kawalan terhadap kehidupan dia, kehidupan masyarakat itu sendiri. Bermaksud masyarakat tu yang penting untuk memantau diri mereka sendiri. Contohnya kalau mereka rasa mereka nak keluar rumah, mereka kena pakai face mask, mereka kena buat penjarakan sosial, kena bawa hand sanitizer. Itu mereka yang tentukan, bukan Kementerian Kesihatan yang kata okey paksa you untuk buat semua tu. Okey, itulah maksud dia, pemberdayaan masyarakat. So you kena tahu tahap kesihatan diri dan you kena tahu tentang nilai-nilai diri you sendiri. Okey, untuk emosi saya faham bukan mudah untuk kita menyesuaikan diri dalam keadaan norma baru, dalam keadaan situasi sekarang. Masyarakat pada PKP 1 hingga 4 merasakan mereka terpenjara dalam diri mereka sendiri, dan tiba-tiba ada pula bersyarat, lepas dari sangka tapi bersyarat pula. Jadi terpenting untuk mengekang dan membendung penularan COVID-19. Jadi adalah perkara yang biasa untuk individu mengalami kebimbangan, tekanan, gangguan emosi secara sederhana ataupun secara ringan. Tapi sekiranya ia berlanjutan, menjejaskan rutin harian, menjejaskan tidur, tak boleh tidur, menjejaskan selera makan sehingga boleh mengganggu keseronokan dalam melakukan aktiviti, yang itu saya sarankan untuk individu tersebut berjumpa dengan pakar-pakar psikiatrik dan pakar-pakar kaunseling untuk mendapatkan perundingan awal dan mendapatkan sesi kaunseling di hospital-hospital kerajaan yang terdekat. Baik, doktor,
Kita tahu sekarang ini juga banyak bantuan yang diberikan baik oleh kerajaan, malah pihak swasta. Orang ramai rakyat Marahan ini sendiri betul. menyediakan bantuan kepada masyarakat. Bantuan itu sewajarnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, bukan saja untuk waktu ini, menyara hidup mereka pada waktu ini, malah memikirkan masa hadapan. Sebab kita tahu bahawa masalah itu untuk dihadapi, bukan kita meratap-ratap masalah tersebut. Misalnya untuk mereka yang terlibat dalam sektor perniagaan, pendapatan terjejas, dengan bantuan yang diberikan ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk mereka memikirkan kelangsungan masa hadapan, bukan saja untuk menyara hidup mereka pada waktu ini. Doktor. Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang Andy cakap. Sebenarnya banyak aktiviti yang kita boleh buat di rumah pada waktu PKPB ni. Contohnya kan, untuk kelangsungan hidup, kita boleh buat macam perniagaan dari rumah. Sekarang ni kita boleh gunakan gadget, kita boleh gunakan media-media sosial kita untuk menjadi lebih inovatif, lebih kreatif untuk kita menjalankan kelangsungan hidup. Contohnya boleh juga dalam waktu PKPB ini kita meningkatkan kita punya kreativiti. Kita boleh Google Coursera, kalau pernah dengar COERSE. Di situ kita boleh dapat banyak online untuk kursus-kursus percuma untuk kita meningkatkan kreativiti, meningkatkan kita punya kelangsungan hidup pada masa akan datang. Sebab kita tak tahu PKP kita ni berapa lama akan berlangsung. Dia mungkin berakhir besok, mungkin berakhir 6 bulan lagi. Tapi pada masa yang sama, itu yang kita penting. Kita harus memikirkan dengan cara yang lebih baik bagaimana kita boleh menjana pendapatan dari rumah. Contohnya kalau memasak, boleh juga kita buat delivery, untuk food delivery, ataupun tuition menggunakan Microsoft Teams, ataupun tuition menggunakan Skype macam sekarang yang kita buat kan. So banyak benda-benda yang kita boleh lakukan di rumah tanpa kita keluar untuk bertugas di luar. Melainkan kalau kerja-kerja yang essential lah, macam kita kan Andy kan, dengan Shu jadi saya rasa ia bukanlah satu alasan lah untuk kita mengatakan bahawa kita tak ada duit, kita tak ada pendapatan sebab kita tak keluar bekerja. Sebab ia boleh dijalankan dari rumah. Kalau kita bawa teleskop kepada anak-anak kecil, mungkin agak sukar untuk mereka memahami situasi sekarang kerana tahap kematangan mereka belum sampai lagi untuk ibu bapa menceritakan bagaimana keadaan virus ini, bagaimana ini dan sebagainya. Persoalan demi persoalan akan diutarakan oleh kanak-kanak kecil ini. Jadi di situ sebenarnya secara sedikit sebanyak mungkin menyumbang sedikit faktor tekanan kepada ibu bapa yang berada di rumah. Jadi bagaimana mungkin saran pada puan sendiri untuk ibu bapa yang mempunyai anak kecil yang ramai di rumah untuk mengatasi situasi PKPB sekarang ini dan dalam masa sama bekerja daripada rumah kalau mereka bekerja lah. Pada saya macam ni, yang penting ialah kita sebagai ibu bapa harus berfikiran positif. Mana-mana apa-apa yang kita buat, fikiran kita kena positif dulu. Sebab apa yang terpancar dalam fikiran kita yang positif, dia akan terpancar dalam kelakuan ataupun dalam tingkah laku kita. Berfikir secara positif pada saya penting. Kerana kalau kita positif, anak-anak kita juga akan ikut positif dan lebih mudah untuk kita menerangkan situasi sebenar kepada anak-anak kita. Pertama ya. Yang kedua, kita kena elakkan anak-anak kita itu daripada duduk bersendirian. Sekarang ni gadget macam-macam. Anak-anak kita kadang-kadang lebih popular ataupun lebih mahir daripada kita tentang gadget. So daripada gadget tu macam-macam masalah boleh timbul. So elakkan anak-anak kita daripada duduk bersendirian bersama dengan gadget. So yang pentingnya kita pantau dan kita boleh merealisasikan aktiviti bersama anak-anak dalam keadaan sini sambil menerangkan apa dia bahayanya tentang virus COVID-19. Kita juga kalau tertekan, kita kena luahkan perasaan kita kepada orang yang kita percaya. Okey, kemudian boleh kita bersama anak-anak boleh lakukan ibadat-ibadat mengikut kepercayaan dan agama masing-masing. Mungkin boleh bawa anak kita mengaji bersama, solat bersama, dan kita boleh buat aktiviti memasak bersama. Lepas tu amalkan teknik relaksasi. Boleh sama-sama ajar anak tentang deep teknik breathing. Boleh sama-sama buat teknik mindfulness bersama anak.
makanlah ikut waktu. Kalau bulan puasa sekarang ni ramai-ramai makan, sambil bercerita, sambil boleh menerangkan tentang kepatuhan tentang PKPB. Lakukan aktiviti basikal, ajak anak-anak turun naik tangga sama-sama, kemas rumah sama-sama, kemudian berikan masa untuk kita berehat dan tidur yang secukupnya. Baik. Puan, ketika wabak ini mula melanda, timbul rasa takut. Sekarang ini pun ketakutan itu masih ada walaupun PKPB kita faham sektor ekonomi dah dibuka, sebahagian besarnya masyarakat masih lagi takut nak keluar sebab wabak ini ataupun virus ini masih beredar dalam kalangan komuniti. Saya rasa Puan bersetuju bahawa ketakutan itu sesuatu yang normal sebagai seorang manusia, kita boleh ambil langkah pencegahan. Soalnya sekarang ini mereka yang terlalu takut dan juga mereka yang tidak takut langsung, ini akan menyebabkan masalah kalau terlalu takut dan juga tidak takut langsung. Sebab ada juga dalam kalangan netizen yang merasakan bahawa kalau nak kena juga, sampaikan mereka tidak ambil endah dengan langkah-langkah pencegahan. Bagaimana menguruskan ketakutan itu, Puan? Okey, untuk kita berasa takut tu satu perkara yang normal ya, Andy dan Shu. Semua orang akan rasa takut. Ada orang takutnya macam-macam dan ada tahap-tahap tertentu. Ada orang tak takut langsung sebab pada dia kebergantungan dia kepada Tuhan tu mungkin tinggi. So dia kata kalau nak kenalah. Kalau matilah. Okey, tapi sebenarnya ia normal untuk kita berasa takut. Tetapi kalaulah ketakutan itu melampau, ia mungkin menjadi tanda awal masalah-masalah mental yang dia hadapi. Kalau macam tu saya sarankan lagi, kalau dia berasa takut sangat atau berasa tidak takut sangat, dia akan menjadi satu masalah mental pada kita. Sebab itu kami di sini ya, di CPRC, di hospital, semua kaunselor dan psikiatrik kita akan berusaha untuk membantu menangani masalah-masalah mental ini. Sebenarnya macam ni, kalau kita takut sangat, ia adalah satu tanda mengalami sindrom masalah mental ataupun stres. Jadi bila orang terlalu stres atau orang terlalu sangat anxiety atau depression, dia telah merasakan bahawa satu tahap dalam diri dia. So saya sarankan untuk individu yang macam ni untuk berjumpa dengan kaunselor atau berjumpa dengan psikiatrik untuk mendapatkan nasihat. Cuma doktor, kadang-kadang orang yang bila dia takut ni, dia akan menimbulkan anxiety dan sebagainya kan. Kadang-kadang mereka cuba justifikan anxiety mereka dengan hujah-hujah mereka yang contohnya gambar yang disebarkan. Macam mana sebenarnya untuk kita menghadapi situasi ini? Ialah kalau kita terangkan pun dia akan patahkan hujah kita dengan apa pemikiran yang tetap dalam minda mereka. Jadi bagaimana untuk kita menghadapi situasi berhadapan dengan individu-individu seperti ini? Itulah sekarang ni kita gadget. So dalam gadget tu macam-macam ada. Buka laman web, Google laman web tentang anxiety, depression, macam-macam akan keluar. Ada pula inventory. Kita memang dah ada lah cerita-cerita bahawa saya dah Google, saya punya tahap depression saya, tahap anxiety saya tinggi, severe, menyebabkan saya takut. Jadi sebab itu saya cakap tadi, sebab bila kita dah jadi takut macam tu, kita dah dapat keputusan yang sebenarnya tak pasti pun tentang tahap anxiety atau depression kita, menyebabkan kita rasa takut. Jadi itu yang saya kata tadi, saya sarankan untuk orang-orang ini, individu-individu ini dapatkan pengesahan yang betul tentang tahap depresi anda, tahap anxiety anda dengan pakar-pakar yang terlatih, yang bertauliah. Jadi jumpa pakar di hospital yang berdekatan dengan anda. Baik, Puan Faris sekarang bertugas di CPRC ke? Saya sebenarnya bertugas di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Sungai Buloh. Tapi buat masa ini saya ditugaskan di CPRC. Baik, saya nak di sini lah. Ya, saya nak kaitkannya dengan apa yang dikatakan oleh Puan Faris tadi bahawa selalu berkomunikasi dengan orang lain. Sebab kita tahu sekarang ini dalam tempoh PKP maupun PKPB masih ada lagi individu-individu yang duduk seorang di rumah. Jadi kita takut apa-apa berlaku, apatah lagi mereka yang ada masalah kesihatan, termasuklah depression ataupun anxiety yang dikatakan oleh Puan tadi. Keperluan untuk mereka ini berkomunikasi dan meluahkan apa sahaja masalah mereka, jangan memendamkan kerana ini akan menyebabkan masalah-masalah lain pula timbul. Puan. Ya, betul. Sebab itu tugas kami di talian sokongan psikososial COVID-19 di CPRC. Saya nak wawarkan ya, ambil kesempatan di sini untuk mewawarkan bahawa
kami, para kaunselor Kementerian Kesihatan Malaysia, tak kiralah berada di Jabatan Kesihatan Negeri ke, di hospital-hospital ke, di pejabat kesihatan daerah mahupun di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dan juga di CPRC, kami memang sedia membantu. Hubungi kami di talian yang telah dibelaskan, telah diteapakan oleh MKN. So hubungi kami, tak kira anda seorang di rumah ke, berdua ke, untuk kami bantu anda menangani tekanan anda, menangani stres anda, depression anda, agar kita boleh sama-sama membantu untuk menstabilkan kembali emosi anda ketika waktu PKPB ini. Okey, baik. Terima kasih kepada... Itu tugas kami, ya. Alright, Baik, terima kasih. sangat jelas. Terima kasih kepada Puan Farif bersama kami untuk kongsi berkenaan dengan sudut psikologi ni dalam kita mendepani wabak COVID-19. Terima kasih sekali Terima kasih lagi. banyak Puan, jaga diri, Terima kasih semoga sihat kepada selalu. Andy dan Shu. Okey. Stay in, stay safe, we must win. We must win, insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih.